Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk bab 1 tingkatan 3 iaitu indeks. Jadi sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, kita berulang kaji sikit tajuk kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3 yang awak dah belajar semasa di tingkatan 1. Okey, apa yang awak belajar dalam tajuk tu, tajuk kuasa 2, kuasa 3 tu akan digunakan balik dalam indeks ni. Jadi sebelum kita pergi lebih mendalam, kita tengok balik, kita ingatkan balik. Okey, sebelum ni kalau awak jumpa contoh 2 darab dengan 2, ini awak boleh tulis 2 kuasa 2, 2 kuasa 2. Kalau contoh kita buat kuasa 3, 5 darab dengan 5 darab dengan 5 sama dengan 5 kuasa 3. Kenapa kuasa 2 kat atas ni? Kenapa kuasa 2 kat atas ni? Sebab kita darab 2 kali. Maksudnya kita ada dua nombor 2 kat atas ni. Okey, yang bawah ni pula, kenapa kuasa 3? Kenapa kuasa 3? Sebab kita darabkan 5 3 kali. 5 tu kita darabkan 3 kali. 3 kali berulang nombor 5, jadi kita akan jadi kuasa 3. Okey, jadi itulah yang dimaksudkan dengan indeks. Ini ialah nombor yang ditulis dalam bentuk indeks. Jadi kalau contohnya awak ada nombor lain, contoh macam 4 darab 4 darab 4 darab 4 darab 4 darab 4. Okey, jadi awak ada berapa kali 4 kat situ? Kita kira tengok. Okey, awak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali 4. Jadi 4 tu kita darabkan secara berulang sebanyak 6 kali. Jadi jawapan awak boleh tulis 4 kuasa 6. 4 kuasa 6. Jadi 4 tu apa? 6 tu apa? Okey, 4 ni ialah asas. 4 ni kita sebut sebagai asas. Nombor apa yang kita ulang? Nombor apa yang kita ulang? Okey, yang atas ni pula, yang atas ni kita sebutkan dia sebagai indeks. Indeks. Okey, indeks ni ialah berapa banyak kali ulang. Berapa banyak kali ulang. Nombor tu kita ulang berapa kali. Kalau macam yang 4 ni, yang 4 ni kita ulang sebanyak 6 kali. Jadi indeks kita ialah 6. Kalau yang macam 5 ni, 5 ni kita ulang sebanyak 3 kali. Ada 3 kali 5. Jadi indeks kita ialah 3. Sama juga dengan ke atas ni, 2 ni kita ulang 2 kali. Maksudnya indeks kita ialah 2. Asas kita pun 2. Okey, itu untuk yang pertama lah. Okey, kita tengok contoh. Kita tengok contoh. Okey, kita buat yang A tu. Kita buat yang A. Okey, contoh A tu. Awak tengok dia, asas kita ialah 5. Asas kita ialah 5. Asas kita ialah 5. Sekarang ni awak tengok dia ulang banyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berulang sebanyak 6 kali. Jadi awak boleh tulis 5 kuasakan dengan 6. 5 kuasa dengan 6. Selesai. Itu jawapan kita untuk A. Untuk contoh kita ambil B. Okey, B. Asas kita ialah 0.3. 0.3. Jadi awak tengok pula dia berulang sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4. 4. Maksudnya indeks kita ialah 4. 0.3 kuasa 4. Okey, kita tengok yang
D. C dululah, kita tengok C. Kita punya asas kita ialah negatif 2. Negatif 2 itu asas kita. Okey, kita tengok dia ulang berapa kali. 1, 2, 3. 3. Jadi kita punya indeks kita ialah 3. Macam tu juga dengan yang lain. Okey, kita tengok D. Kita tengok D, asas kita ialah 1/4. 1/4. Okey. Kita tengok dia berulang berapa kali. Tengok dia berulang berapa kali. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapan kita ialah 1/4 kuasa dengan 5. Okey, ini jawapan yang betul. Ini ialah jawapan yang betul. Kalau awak tulis salah. Kalau awak tulis 1/4 kuasa 5, ini salah. Salah. Kenapa? Sebab untuk yang ni, ini maksudnya 1 ni je yang awak kuasakan dengan 5. 4 ni dia kekal, dia tak kuasa dengan 5. Dia tak menyeluruh. Kalau yang macam ni, yang jawapan yang saya tunjuk yang betul ni, ini maksudnya 1 pun kuasa dengan 5, 4 pun kuasakan dengan 5. Kalau yang ni, awak kuasakan 1 saja yang kuasa dengan 5. Yang bawah, 4 bawah ni dia tak kuasa. Dia seorang-seorang dia je, dia tak ada kuasa. Okey, boleh? Jadi untuk perpuluhan, untuk nombor negatif, untuk pecahan awak kena letak kurungan. Letak kurungan, lepas tu baru buat dia punya indeks dekat atas. Okey, itu untuk yang pertama lah. Kita tengok pula yang kedua. Okey, yang E dengan F tu sama saja. E dengan F tu sama aja macam yang A. Contoh E sana. Okey, contoh E, awak ada kita punya asas kita ialah M. Kita punya indeks kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi indeks kita ialah 7. M kuasa dengan 7. Sama juga N. Sama juga dengan F. F ni ialah N kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kuasa dengan 8. Okey, itu untuk yang pertama. Kita tengok pula yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Contoh awak diberi satu nombor. Dan awak kena tulis nombor tu dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. Okey, kita tengok yang asas 2 dulu. Macam mana awak nak buat? Awak guna pembahagian berulang. Ingat lagi tak dalam faktor FSTB dengan GSTK? Kita akan guna pembahagian berulang. Sama juga dengan yang ni pun kita akan guna pembahagian berulang. Kita akan start dengan asas 2 dulu. Asas 2. Okey, kita start dengan asas 2. Awak ambil nombor yang dia bagi 64. Okey, 64 asas 2 kan. Jadi awak bahagi dengan 2. 64 bahagi 2 awak akan dapat 32. Bahagi lagi dengan 2. Awak akan bahagi lagi dengan 2, awak akan dapat 16. Okey, bahagi lagi dengan 2, awak akan dapat 8. Okey, bahagi lagi dengan 2, 8 bahagi 2 akan dapat 4. 4 pula bahagi dengan 2, awak akan dapat 2. Last sekali 2 pun bahagi dengan 2 akan dapat 1. Awak kena buat sampai awak dapat 1 dekat bawah ni. Awak kena bahagi sampai awak dapat 1 dekat bawah. Okey, jadi sekarang ni awak tengok pula. Kita ada berapa banyak 2 kat tepi ni. Kita ada berapa banyak 2 kat tepi ni. Okey, 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 kali 2. Jadi awak boleh tulis jawapan dia. Jawapan dia awak boleh tulis 2. Asas dia ialah 2. Asas dia ialah 2 kuasakan dengan 6. Sebab kita dah ada 6 kali kat sini. Ada 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 kan? 6 kali 2. Jadi jawapan dia ialah 2 kuasa dengan 6. Itu untuk asas 2. Kalau asas 4, okey, itu untuk asas 2 Satna. Okey. Itu untuk asas 2. Sekarang ni kita nak cari yang asas 4 pula. Asas 4 sama juga macam tadi. Sama juga macam tadi, kita akan buat pembahagian berulang. Satna asas 4. Okey, 64 bahagikan dengan 4. 64 bahagi 4 awak akan dapat 16. Okey, 16 pun bahagikan dengan 4 lagi. 16 bahagi dengan 4 awak akan dapat 4. Okey, 4 bahagikan dengan 4 awak akan dapat 1. Okey, awak dah dapat 1 dekat bawah ni. Awak dah dapat 1 kat bawah ni. Jadi awak boleh tulis jawapan awak sama dengan 4. Okey. Dia punya asas dia ialah 4. Sekarang ni awak tengok pula dia punya ni indeks dia. Ada 3 kali 4. Jadi indeks dia ialah 4 kuasa dengan 3. Okey, itu untuk asas 4. Kita tengok pula yang ketiga, dia nak asas 8. Dia nak asas 8. Jadi awak ambil kita dulu asas 8. Okey, awak ambil macam tadi juga 64 bahagi dengan 8. Bahagi dengan 8. Jadi okey, 64 bahagi 8 awak akan dapat 8. Bahagi lagi dengan 8. 8 tu bahagi 8 akan dapat 1. Jadi awak dah dapat 1 dekat bawah ni. 1 dekat bawah. Jadi asas kita ialah 8. Indeks kita awak tengok dekat sini ada berapa banyak 8? Ada 2. Jadi 8 kuasa 2. Selesai. Selesai untuk contoh yang kedua soalan 1. Okey. Contoh yang kedua. Soalan 1. Dia cakap tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2. Asas 2 kita dah buat kat sini. Ini asas 2. Asas 4 dan asas 8. Okey, selesai untuk soalan tu. Sekarang ni kita tengok pula ni contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga dia tulis, dia minta tuliskan 32 per dengan 3125 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2 per 5. Okey. Jadi sekarang ni awak nak tukar daripada 32 per 3125 kepada 2 per 5 N. Macam tu. 2 per 5 N. Jadi macam mana awak nak buat? Okey, awak ambil yang atas ni, bahagi dengan nombor ini. Yang bawah ni bahagi dengan nombor yang bawah. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. Guna kaedah pembahagian berulang. Okey, jadi 32 bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Jadi 32 bahagi 2 awak akan dapat 32 bahagi 2 awak akan dapat 16. 16. Jadi
16 bahagi 2 awak akan dapat 16 bahagi 2 akan dapat 8. 8 bahagi 2 awak akan dapat 4. 4 bahagi 2 akan dapat 2. Dan 2 bahagi 2 akan dapat 1. Jadi dekat situ awak ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali, maksudnya 2 ni darab dengan 5. 2 tu kuasakan dengan 5. Sama juga kita cek balik yang bawah ni. Kita cek sama ada betul tak 5. Okey, macam mana awak nak cek? Awak buat 3, 1, 2, 5 bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5. Jadi 3, 1, 2, 5 bahagi dengan 5 awak akan dapat 625. Bahagi dengan 5 lagi. 1, 2, 5 bahagi dengan 5 lagi 25. Bahagi dengan 5 lagi awak akan dapat 5 bahagi dengan 5 lagi awak akan dapat 1. Jadi dekat sini pun awak ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapan awak boleh tulis. Jawapan awak boleh tulis 2/5 kuasakan dengan 5. Kenapa kuasa 5? Sebab kat sini ada 5 kali 5. Dekat sini pun ada 5 kali 2. Boleh? Itu contoh yang kedua. Okey, sekarang ni kita tengok pula. Okey, last. Kalau diberi dalam bentuk indeks, kita nak tulis nombor yang dalam bentuk indeks tu dalam nombor bulat. Macam tadi dia bagi nombor bulat, lepas tu awak kena tulis dalam bentuk indeks kan. Yang ni terbalik pula, daripada nombor indeks tu awak kena tukar balik kepada nombor bulat. Jadi kita tengok dulu contoh yang A ni. A 2 kuasa 5. Maksud dia 2 darab dengan 2 darab dengan 2 darab dengan 2 darab 2. Okey, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kali. Jadi awak boleh tekan kalkulator. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. 5 kali. Jadi akan dapat 32. Itu jawapan kita. Okey, jadi yang B pula 0.6 kuasa dengan 3. Jadi awak boleh tulis 0.6 darab dengan 0.6 darab dengan 0.6. 3 kali sebab indeks kita ialah 3. Jadi tekan kalkulator. 0.6 darab 0.6 darab 0.6. Jadi jawapan dia ialah 27/125. Okey. Sekarang ni itu cara nak kira lah. Cara nak kira manual. Saya ajak pula cara macam mana awak nak guna kalkulator. Okey. Cara awak nak guna kalkulator kan. Contoh, kalau yang ni yang kelabu ni lah, yang saya punya ni yang kelabu ni kan. Jadi awak tekan, kalau contoh 5 kuasa dekat sini, ni nampak dah ni, yang ni. Yang ada macam kotak atas X ni kan. Tekan yang tu. Lepas tu awak boleh tekan contoh 5 kuasa 3. 5 kuasa 3. Tak pun 5 kuasa 5 lah. Tadi kita dah tengok 5 kuasa 5 kan. 3, 1, 2, 5. Kita dapat balik. Okey, kalau macam kalkulator yang hitam tu, awak tengok simbol. Awak cari simbol ni.
Simbol macam tu. Yang macam tu. Macam tu. Contoh, kalau 5 kuasakan dengan 4. Ni kan 5 kuasa 4. Awak tekan 5. Tekan simbol ni. Simbol macam nak panah ke atas ni. Tekan 4. Lepas tu tekan sama dengan. Awak akan dapat 6, 2, 5. Boleh try lah kalkulator yang hitam tu. Kalkulator yang hitam. Okey, awak boleh tengok kat sini macam mana cara nak tekan. Kalau ada nombor negatif ni, awak mesti letak kurungan. Baru awak tekan yang ni, yang tanda nak panah ke atas tu. Kalau awak tak letak kurungan ni, dia akan kuasakan 7 ni saja. Dan kuasakan dengan 3. Negatif tu ditinggal. Negatif ni dia tinggal. Tapi kalau awak letak kurungan ni, dia akan kira semua sekali. Negatif 7 tu dia akan kuasa 3 terus. Okey. Untuk pecahan pun sama, awak kena letak kurungan. Buat 2/3. Tutup kurungan. Lepas tu anak panah yang atas kuasakan dengan 4. Tekan sama dengan, awak akan dapat jawapan. Okey. Jadi semua samalah. Semua sama. Untuk kalkulator yang hitam tu, boleh guna, awak kena letak ni. Awak kena letak anak panah yang atas ni. Lepas tu untuk pecahan dengan nombor negatif dan perpuluhan, awak kena letak kurungan sebelum awak kuasakan dia. Okey, itu sahaja untuk kali ni.